Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Salam penuh inspirasi daripada kami berdua. Saya Fiza Sabjahan. Dan saya Fahrin Ahmad. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari Isnin ini. Yang pastinya hari Isnin yang luar daripada kebiasaan anda. Tapi apa yang pasti anda sedang bersama dengan kami di kaca TV menyaksikan Wanita Hari Ini. Terus bersama dengan kami. InsyaAllah. Dan kalau hari ini merupakan hari ke-6 PKP ini dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda ketika ini sedang melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik bersama dengan seisi keluarga. Ada yang masak bersama-sama, ada yang mengemas rumah dan macam-macam lagi. Dan kalau boleh kita nak kongsikan juga statistik terkini keadaan COVID-19 ini di Malaysia yang mana ia merupakan laporan telah pun dikeluarkan sehingga jam 5 petang semalam yang mana sebanyak 1,306 kes positif yang mana semalam telah ada 123 kes baru yang dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 ini meningkat kepada 1,306 kes. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah yang telah pulih pula, sebanyak 25 kes telah pun pulih dan dibenarkan pulang pada 22 Mac 2020 menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya sebanyak 139 kes. Jadi kita harapkan ini bukan satu perjuangan, bukan sebagai seorang individu tetapi untuk kesemua masyarakat Indonesia dan juga dunia. Jadi kita harap anda terus memberikan sokongan untuk memastikan keadaan ini segera pulih. Dan kita juga ingin mewar-warkan kepada anda seperti mana anda lihat kami bersiaran dalam kumpulan yang kecil dan kami juga berjarak jauh ni. Lebih dari 1 meter. Dan kami tidak ada tetamu tapi kita akan buat panggilan keluar bersama dengan ramai bukan sahaja selebriti tanah air, orang-orang penting dan juga kita akan berkongsikan berbagai kata pendapat dan juga inspirasi sepanjang hari ini. Dan kalau anda lihat juga di Kaca TV ketika ini kami kongsikan juga kepada anda antara hashtag-hashtag yang mana boleh sama-sama kita guna pakai jika anda berada di rumah, lakukan pelbagai aktiviti-aktiviti bermanfaat ketika ini. Anda boleh terus kongsikan hashtag-hashtag yang sama kami bawa kepada anda, antaranya hashtag kita jaga kita, duduk rumah dan juga stop COVID-19. Dan kembali kepada apa yang kita ingin anda kongsikan bersama dengan kami yang diwar-warkan ialah jangan lupa untuk saksikan kami juga di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan nyatakan saranan, komen, pendapat atau mungkin ada inspirasi daripada anda untuk kami semua. Okey, saya kira kan sepanjang 6 hari di rumah ini ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun kita rencanakan bersama dengan seisi keluarga dan kita juga melihat ramai dalam kalangan artis dan juga selebriti tanah air turut menjalankan tanggungjawab untuk sama-sama memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia. Antara yang cukup-cukup menarik perhatian yang tular di media sosial pastinya apa yang telah pun dikongsikan oleh Datuk Siti Nurhaliza dan juga ada juga sedikit sedutan yang dikongsikan oleh rakan kita Aizat Amdan. Jadi sama-sama kita saksikan. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya seperti anda juga berada di rumah bagi pengawalan pergerakan dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga mampu lakukan. Buatlah apa yang terbaik dan apa yang diminta oleh kerajaan kita demi mengelak daripada orang yang kita sayang ataupun diri kita sendiri daripada terjebak atau terkena dengan virus corona ini. Jadi, saya percaya anda boleh lakukan dan saya ingin sampaikan nasihat ni dalam bentuk lagu saya. Dengarkan ya. Nasihat ini jangan tak dihirau. Duduk rumah, janganlah merayau. Coronavirus haruslah dirisau. Duduk rumah, janganlah melilau. Baik, anda boleh berada di rumah, anda boleh bekerja dari rumah, anda boleh luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang di rumah. Segalanya bermula di rumah dan kita harus menjaga rumah kita. Jadi, jangan lupa seluruh rakyat Malaysia betul-betul disiplin tau. Jangan keluar rumah, janganlah melilau. Anda boleh lakukan. Harusnya kau patuhi perintah berkurung, bukannya beli tiket untuk balik kampung. Berita yang membuatku panik takkan berakhir. Hanya engkau yang mampu hentikan virus ini. Duduk rumah, duduk rumah, duduk rumah. Baik,
itu dia pesanan daripada selebriti tanah air. Tapi cukup istimewa juga. Tadi kita dah nampak orangnya, videonya. Tapi kali ini kami membuat panggilan secara langsung bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Afiat sihat? Afiat sihat ni. Geramnya kalau tengok telatah-telatah Afiah di Instagram tu kan. Itulah dia. Datuk, hari ni hari ke-6 tempoh PKP ni, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kan selama dalam tempoh 6 hari ni apa aktiviti yang juga telah Datuk manfaatkan bersama seisi keluarga di rumah. Okey, saya cuba menggunakan waktu yang peluang ni, jadikan dia sangat berharga untuk saya, untuk keluarga dan juga apa aktiviti yang selama ni saya kadang-kadang saya terlepas untuk buat bila berada di rumah kan. Jadi saya fikir-fikir betul memang saya perlu masa untuk anak saya. Kemudian ada masa peluang tu kita polishkan skill kita memasak. Kemudian ada masa kita bersenam. Dan yang penting sekali saya rasa banyak perkara lah sebenarnya kalau kita tengok kat rumah tu banyak benda bila tengok-tengok alamak almari dah lama tak kemas. Kadang-kadang alah store lama tak tengok. Walaupun yelah kita ada pembantu ke apa, tetapi kadang-kadang mereka pun memerlukan kita untuk bagi arahan mana perlu mana tak perlu kan. So saya cuba gunakan masa terbaik ni juga untuk yalah bila dapat peluang bersama dengan suami dan kita boleh meluangkan masa berbincang banyak perkara. Kalau dulu balik-balik kalau ada kerja kan daripada siang sampai malam kadang berjumpa pun malam. Kalau siang berjumpa waktu untuk bercakap banyak perkara itu mungkin lebih terhad kan. Jadi sekarang ni banyak perkara kita boleh bincangkan, kita boleh sama-sama bercerita tentang apa yang sekarang kita nak lakukan, apa yang kita boleh bantu. Dan saya rasa penting juga lah untuk kita sekarang ini adalah berdoa untuk sama-sama harapkan agar COVID-19 ni akan segera dapat dibasmi dengan cepat. Tapi kita memerlukan sokongan ramai pihak. Sebab tu saya letak dalam Instagram saya selalu ingatkan supaya mana peminat saya atau follower saya tu bila tengok IG saya, mereka tahu saya sentiasa pesan kepada mereka jangan dedahkan diri kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya atau orang-orang yang kadang-kadang kita tak tahu dia mempunyai positif COVID ataupun tidak. Tapi Datuk sebenarnya bukan saja setakat individu tapi di mana-mana saja di permukaan betul Datuk Betul. Kawasan-kawasan terdedah ni. Betul. Okey, jadi di sini akan beri peluang kepada Datuk Siti untuk memberikan ucapan juga pesanan terutamanya kepada wira-wira kita yang terpaksa bertugas di luar sana. Silakan. Okey, saya Siti Nurhaliza mewakili keluarga saya dan juga saya harap dapat mewakili peminat saya juga masyarakat di luar sana. Kita sangat berterima kasih kepada Barisan Harapan, para doktor, nurse dan anggota keselamatan juga yang bertungkus lumus untuk memastikan virus COVID-19 ini akan segera dihapuskan dan bagi mereka yang telah pun disahkan positif, ambil kesedaran bahawa anda tidak boleh merahsiakan dengan siapa anda berjumpa dan sebagainya kerana kita tak mahu bila mereka berahsia mangsa akan lebih banyak lagi, akan lebih ramai orang lagi terdedah. Betul. So ambil tanggungjawab bersama dan kepada Barisan Harapan hanya Allah saja akan memberikan akan membalas segala jasa baik anda dan kami di seluruh rakyat Malaysia ni mendoakan agar anda terus diberi kekuatan, kesihatan dan apa yang boleh kita bantu semampunya insya-Allah untuk kita seluruh rakyat Malaysia. Kita kena cepat habiskan masalah COVID ni sebab kita tak nak dia berlarutan berbulan Masya-Allah. Benda ni bukan satu perkara yang kita perlu ambil ringan lah. Baik. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Siti Nurhaliza di atas perkongsian, peringatan dan agar dapat kita jadikan manfaat untuk kita dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Datuk Seri. Terima kasih. Baik.
Tapi saya sebenarnya bila dengar Datuk Seri Siti tadi dia masak kat rumah kan. Saya rasa yang antara yang merisau, seronok Datuk Seri Siti memasak. Tapi Datuk Kim mesti risau. Sebab apa? Pasal dia asyik makan je nanti. Tapi kalau selain daripada itu, apa yang disampaikan itu juga kita kena ambil manfaatnya, pedomannya, kerana kita harus jaga diri kita, dalam masa yang sama jaga juga insan-insan yang kita sayangi di sekeliling kita bagi mengelakkan perkara ini terus berlarutan dan juga berlanjutan. Kami nak terus kongsikan pelbagai pengisian hari ini bersama dengan anda penonton yang sedang menonton kami di rumah ketika ini. Kata anda kongsikan pendapat ataupun apa sahaja komen anda di 0377261603 ataupun anda boleh layari laman sesawang Facebook kami di www.facebook.com/WHITV3. InsyaAllah kalau berkesempatan akan kita bacakan. Baik, jadi pastikan anda tidak ke mana-mana COVID-19 sana sini bersama kami di WHI TV3. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama dengan kami lagi di Wanita Hari Ini TV3. Ingat, duduk rumah, kita jaga kita. Anda duduk rumah, kami berada di sini akan terus menyampaikan maklumat-maklumat kepada anda. Dan kalau sempat anda melayari laman sesawang internet, ini yang sempat kami baca suatu di tweet handle Twitter KKM Putrajaya @KKM Putrajaya. Duga cerita dimaklumkan terdapat satu lagi kes kematian akibat COVID-19 menjadikan 11 setakat ini. Kes kematian ke-11 ini, kes ke-1070 merupakan seorang warga negara Malaysia berusia 70 tahun dengan latar belakang penyakit kronik. Beliau juga mempunyai sejarah perjalanan ke Indonesia pada Februari 2020. Baik, dan beliau telah menunjukkan gejala seminggu sebelum dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM pada 18 Mac 2020. Jadi itulah antara yang terkini yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai gejala COVID-19 ini. Saya kira sebenarnya ini bukanlah masa untuk kita menuding jari atau menyalahkan sesiapa sekalipun. Tetapi apa yang penting adalah kita mengikut peraturan dan mengikut segala nasihat yang diberitahu. Namun Fiza, ada kalanya di antara kita yang memandang enteng ataupun mengambil mudah setiap pesanan itu dan kita rasa tak patut dan tak patut kita ikuti kerana sesuatu yang mereka rasa tak serius. Fiza. Tapi kita boleh kongsikan kepada mereka mengapa perkara ini sangat serius. Tapi sebenarnya kan Farin, kalau kita cakap ini juga merupakan didikan. Kalau kita tidak patuh dan akuh kepada apa yang diarahkan, kita sebagai seorang guru ataupun kita sebagai seorang ibu kadang-kadang kan kita mengarahkan anak-anak kita. Tapi kita sebagai ibu bapa ataupun orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa harus menunjukkan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Apabila arahan ini dikeluarkan oleh kerajaan, maka kita harus mematuhinya. Cuba kita bayangkan, kita cakap kat rumah ke anak kita, jangan tengok kartun dekat telefon. Okey. Tapi kita buat. Kita tengok telefon main game. Kenapa senyum? Pasal kita kan bayangkan betul juga. Kan. Tapi ini arahan. Kita seringkali mengajar anak-anak kita untuk mendengar arahan, tapi kita tak nak mendengar arahan dan apabila perkara-perkara sini sebegini berlaku, secara tak langsung ia boleh memberikan satu kesan ataupun contoh yang tak baik juga kepada anak-anak kita. Dan macam Farin katakan tadi, kenapa agaknya kita perlu akur dan patuh tentang perkara ini? Kerana ya seperti mana kita saksikan paparan seperti saya, berbagai pesanan, berbagai nasihat, berbagai juga inspirasi dan sokongan, tapi ianya berbalik kepada diri kita. Dan kita ada sesuatu yang ingin kami kongsikan kepada anda, satu sedutan di mana perkara ini benar-benar serius untuk kita patuhi dan mengapa. Sama-sama kita saksikan sedutan daripada buletin utama malam tadi yang mana laporan ini sempat disediakan oleh Izzati Syaira tentang mengapa pentingnya untuk anda mematuhi arahan PKP ini. Silakan. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf mahu sikap tidak apa dalam kalangan rakyat dihapuskan segera bagi mengelakkan situasi menjadi lebih buruk. Katanya dua strategi daripada perintah itu adalah untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 dengan memastikan individu yang dijangkiti duduk di rumah, tidak menyebarkan wabak kepada individu lain dan segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Manakala sasaran kedua adalah untuk mengelakkan individu yang sihat terkena jangkitan yang mungkin ada di permukaan persekitaran. So virus ni dia hanya boleh membiak di dalam badan manusia. Dia kalau misal kata dia di luar badan manusia, dia tak ada perumah, dia hanya boleh hidup beberapa jam. Ada setengah paper kata boleh sampai 1-2 hari tapi mengikut suhu dan sebagainya lah. Tapi katalah dia boleh hidup sehingga 9 jam. Ya, jadi sekiranya virus ni tak dapat perumah yang baru,
dia akan mati. Jadi tujuan kita buat kawalan pergerakan ni ialah supaya virus-virus ni yang mungkin ada di banyak tempat sekarang dah tersebar tak dapat cari perumah baru. Menurutnya, sikap patuh pada arahan bukan saja mampu menyumbang kepada penurunan kes tetapi secara tidak langsung menyumbang kepada sistem kesihatan negara. Sistem kesihatan kat Malaysia ni memang sangat bagus kalau kita nak bandingkan dengan negara lain. Tapi kalau kes terlalu banyak, sebagus mana pun kita tak mampu nak tangani. Jadi sebab tu kita harap semua orang dapat duduk di rumah, untuk membantu diri mereka sendiri. Supaya mereka tak dijangkiti, supaya mereka tak menjangkiti keluarga, dan juga pada masa yang sama mereka membantu pekerja-pekerja kesihatan, pekerja-pekerja di hospital, tidak membebankan lagi mereka dengan kes-kes. Itu dia, kita perlu hapuskan sikap tidak apa, tak apalah keluar sekejap, tak apalah keluar beramai-ramai. Sebab kan Farin, kalau ikut ke pengalaman-pengalaman juga, kalau saya sendiri lihat di sekitar kawasan rumah saya tu, ada juga di beberapa malam yang awal pihak PDRM sendiri terpaksa datang, terpaksa memberi amaran lembut kepada jiran-jiran. Satu klip tu. Fiza Sabjahan masuk rumah. Bukan saya. Bukan. Katakan asal perubahan awak ni. Ada lagi segelintir dalam kalangan kita ni yang mungkin merasakan ini satu perkara yang biasa dan tak apa. Tapi kita harus ikut apa yang disarankan oleh kerajaan, yang mana seorang ketua rumah saja yang perlu keluar untuk membeli barangan-barangan yang penting. Betul. Kalau cakap tentang barangan yang penting tu, bukanlah bermakna hari ni anda pergi beli tauge, esok pergi beli ikan kembung, lusa pergi beli daging. Kalau boleh mungkin kita keluar hari ni, kita boleh beli barang yang cukup untuk 3-4 hari. Betul. Tu, kan? Tapi itu orang kata jangan panik, tapi itu boleh menimbulkan panik kepada kaum suami. Kerana terpaksa mengikut arahan isteri, arahan yang tepat, mengapa dan kenapa dan juga apa bakal. Kalau tersalah, balik kita pula kena marah. Abang Google ada. Okey. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Antara kalau kita lihat sejak beberapa hari ini banyak juga yang tular di media sosial, yang mana ramai juga rata-rata dalam kalangan pesakit COVID-19 ini sendiri yang turut sama berkongsi pengalaman untuk memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia bagaimana mereka dijangkiti, apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi mengelakkan perkara ini terus berlarutan dan juga berpanjangan. Jadi kami nak kongsikan juga kepada penonton sedikit bingkisan yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kami Ainul Fatihah. Pengalaman pesakit. Silakan. Statistik terkini COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam yang dikeluarkan oleh KKM, seramai 1,306 orang positif COVID, 139 orang pesakit telah sembuh dan terdapat 10 kematian dilaporkan. Menerusi media sosial, terdapat juga pesakit-pesakit yang sedang dirawat berkongsi pengalaman bagaimana mereka dikuarantin di hospital. If you receive 2 times negative, then you will be discharged. Itu dia pengalaman daripada pesakit-pesakit COVID-19 ini yang sempat mereka kongsikan di laman sesawang Facebook, Instagram dan juga Twitter yang sempat kami rangkumkan. Baik, dan kini kita akan bersama secara langsung panggilan keluar bersama dengan seorang pesakit COVID-19, di mana kita beliau akan berkongsikan bersama dengan kita tentang pengalamannya dan mungkin sebarang nasihat kepada kita semua masyarakat Malaysia. Kita bersama dengan Encik Mat Adnan Faisal Abdul Rauf. Assalamualaikum, Encik Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, semakin baik hari ini. Semakin baik, alhamdulillah. Okey, mungkin Adnan boleh kongsikanlah sedikit kalau tak keberatan pengalaman Adnan ketika kali pertama sebelum didiagnos mempunyai COVID-19, kalau ada sebarang simptom ataupun rasa yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton kami hari ini. Okey, pada 10 hari bulan 3, saya demam panas. Saya demam panas. Lepas tu terlampau panas sampai kan isteri saya pun terjaga daripada tidur dia. Setiap kali dia bersentuhan kulit dengan dia terjaga daripada tidur dia. So memang sangat panas lah. Tapi time tu saya tak rasa yang saya kena COVID. Tapi sebab besoknya pada 11 bulan 3 tu demam saya kembali pulih. Okay. So pada 12 bulan 3 pula demam saya datang balik tapi tak berapa panas.
Dan ada juga simptom pening dan sakit perut masa tu. Dan demam tu berterusan juga sampai 14 hari bulan 3. Okey. Tapi makin demam tu makin berkurangan lah. Tapi masih rasa letih, rasa pahit di tekak dan juga tekak masa tu cepat kering. Dan benda tu berterusan sampai kan pada 16/3 tu saya sesak nafas dan juga start batuk sikit-sikit. Dan juga ada sakit sendi dan otot juga pada masa tu. Okey. Baik. Lepas tu pada 17 bulan 3 tu makin teruk sesak nafas tu makin meningkat. Dan pada tu saya cuba untuk pergi ke HKL pada pagi tu. Tapi masa tu kami tak tahu lagi yang kami ada kontak dengan orang positif. So jadi saya cuba sebab saya rasa memang saya ada semua simptom-simptom tu. Jadi bila saya pergi saya tak boleh untuk jalani screening sebabnya dia mesti ada kriteria yang ditetapkan oleh KKM untuk buat screening. So mesti ada kontak dengan orang positif dulu baru kita boleh, walaupun kita ada simptom tapi kita kena ada kontak boleh buat screening. Alright, okey. Kemudian macam mana pula boleh tahu ada kontak kena jangkitan tu? Okey, lepas tu selang beberapa hari tu, selang beberapa jam lepas saya balik daripada HKL tu, ayah saya call. Pada pukul 10 macam tu, 17.93 ayah saya call. Cakap ada saudara, ada sepupu dia yang itu datang ke majlis nikah abang saya. Dia kata dia positif COVID. Tapi baru dapat tahu dia dah positif lama, tapi kita orang baru dapat tahu berita tu. Jadi terus semua ahli keluarga saya bergegas untuk buat screening lah di hospital yang berdekatan di rumah masing-masing. Untuk buat screening sebab ramai yang dah ada simptom time tu, termasuklah saya. So bila saya pergi pada hari tu, alhamdulillah saya dapat buat screening pada 17/3 dan pada masa tu sangat kecoh lah keadaan family kita orang kerana dengan ibu saya terpaksa isolate kan sementara menunggu result dan juga isteri saya. Dan masa tu juga atuk saya dah warded pada 16/3 tu dah warded sebab dia lemah. Tapi sebab kita tak tahu ada kontak dengan orang positif jadi kita pun tak boleh buat screening. Jadi dia masuk ward biasalah. Okey. Lepas tu agak ralat pada masa tu sebab ialah dengan ibu saya yang kena masuk isolated ward kan. Tapi sebenarnya keadaan sekarang yang kembali pulih, saya pasti alhamdulillah ramai juga di kalangan ahli keluarga itu kembali pulih. Sebenarnya bagaimana keadaan itu dihadapi oleh keluarga dan juga mungkin sebarang nasihat atau yang boleh kongsikan dengan kita semua? Okey, yang penting sekali setiap ahli keluarga kena main peranan yang penting iaitu kita perlu bekerjasama lah. Sekarang ni kita dah disyaki positif. Jadi setiap family perlu bagi kerjasama, bagi semangat. Siapa yang negatif tu tolong bagi semangat kepada positif. Jangan jangan timbulkan perspektif negatif terhadap orang ahli keluarga yang dah positif. Setuju? Okey, dan juga yang kepada yang positif juga kita membantu KKM dalam membuat history tracing kepada siapa-siapa yang kita berjumpa sebelum ni ada direct contact dengan kita bagi kita bantu mereka 100% sebab benda ni sangat penting untuk mengelakkan benda ni lebih menular dalam rakyat Malaysia. Baik. Anan, sedikit mungkin pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia bagaimana sebenarnya semua orang harus memainkan peranan dalam menjalankan tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab kepada orang yang sekeliling. Kalau kita rasa mungkin kita adalah orang itu yang ada simptomnya ataupun ada kontak dengan mereka yang positif sebelum ini, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan bagi mengelakkan daripada terus perkara ini menular? Okey, nasihat saya lah kepada yang rasa diri dia ada simptom tapi dia tak dapat buat screening, saya nasihatkan dia isolatekan diri dia di rumah dan jarakkan diri daripada ahli keluarga yang lain yang tak ada simptom seperti anak-anak, suami ataupun isteri. Okey, dan juga kepada orang luar sana yang tak ada simptom juga minta beri kerjasama kepada pihak-pihak tertentu seperti pihak kerajaan dan KKM dan sebagainya supaya mereka ni dapat sibukkan diri mereka fokus kepada wabak COVID ni berbanding untuk mengoperasikan undang-undang untuk mengelakkan orang daripada keluar rumah. Maksudnya diorang tak perlu fokus pada benda tu. Benda yang penting ialah sekarang ni kita nak elak COVID ni daripada menular. So make sure kita bekerjasama
supaya tak perlu mereka nak kerahkan tentera lah, untuk polis lah untuk buat kerja-kerja lain yang patutnya tak perlu pun. Kita patut faham sendiri sebagai rakyat Malaysia. Okey, baiklah. Terima kasih. Banyak-banyak kita ucapkan kepada Adnan Faisal yang sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kita di Wanita Hari ini. Kami di Wanita Hari ini mendoakan semoga Adnan dan seluruh ahli keluarga akan terus sihat seperti sedia kala, insya-Allah. Baik, terima kasih Adnan. Baik, kita akan terus bersama dalam Wanita Hari ini dan banyak lagi pihak ataupun personaliti yang akan kita bersama sebentar saja lagi melalui panggilan secara langsung. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari ini. Baik, seterusnya seperti mana yang dijanjikan, kita akan buat satu panggilan kepada seorang lagi sahabat yang salah satu daripada ahli keluarganya telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Baik, kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Sebentar saja lagi, dan ini yang kita nak kongsikan kepada anda. Perkara ini mungkin boleh terjadi kepada diri kita sendiri, sahabat-sahabat kita ataupun sesiapa saja mereka yang rapat dengan kita. Dan sekarang ini kita telah pun bersama dengan Muaz di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Muaz. Waalaikumsalam Fiza. Muaz sihat? Alhamdulillah. Macam mana Fiza, semua okey? Sihat, kami di studio. Pak Rin pun ada juga. Sihat, alhamdulillah. Ada jarak sosial antara kami di sini. Okey, tak apa Muaz, kita terus kepada soalan kita. Mungkin Muaz boleh kongsikan pengalaman Muaz di mana salah seorang daripada ahli keluarga terdekat meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Silakan. Betul. Sebenarnya satu yang amat mengejutkan kami keluarga juga, yang mana pakcik saya, Pak Uda saya, adik kepada ayah saya telah pun meninggalkan kami semua pada hari Sabtu baru ni. Dan mangsa merupakan mangsa yang ke-7 yang seperti dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan benda ni berlaku memang sangat pantas sebab difahamkan saya kira-kira lebih kurang dalam 2 minggu apabila mula-mula pakcik saya ni baru balik daripada Vietnam dan dia berjumpa dengan kontak yang dikatakan dari yang menyertai tabligh yang akhirnya dia pun positif coronavirus. Tapi dia positif semasa dia ambil pakcik saya, dia berjumpa dengan pakcik saya, dia belum tahu lagi yang dia positif. Jadi apabila dia dapat tahu dia positif, dia bagi tahu pakcik saya, dan pakcik saya waktu tu dah mula demam. So dia pergi berjumpa dengan doktor, dan sementara nak menunggu keputusan sama ada positif ataupun tidak, tiba-tiba dia demam sangat teruk dan malam tu dia tak nampas, malam Selasa yang lepas, dan ambulans terus ambil, dan selepas itu terus doktor sahkan yang dia positif COVID-19, dan semenjak tu dia terus putus hubungan dengan keluarga dia. Maksudnya bila doktor dah ambil dah masuk ICU, tak boleh berjumpa sampailah hari Sabtu baru ni dia meninggalkan kita semua. Okey, Muaz, saya kira rakyat Malaysia rata-rata sedia maklum bahawa bukan arwah pakcik seorang saja yang disahkan positif COVID, tetapi juga sepupu Muaz yang lain. Ketika arwah meninggal dunia dan ahli keluarga mendapat perkabaran duka tersebut, bagaimana pengurusan jenazah itu dilakukan oleh siapa, dan bagaimana adakah ahli keluarga sendiri dapat hadir ke upacara pengurusan jenazah tersebut? Okey, pengurusan jenazah tu memang 100% diuruskan oleh pihak hospital. Cuma dari segi dokumentasi, mereka memanggil salah seorang ahli keluarga pakcik saya, dan kebetulan anak dia yang last tidak positif, so dia boleh keluar. So dia pergi ke hospital, dia uruskan dokumentasi dan sebagainya, dan pakcik saya yang berada di kawasan rumah yang menguruskan kubur untuk kita sediakan kubur siap-siap. Dan selepas tu memang 100% hospital yang uruskan sampailah daripada bawa sampailah ke bumi. Kita ahli keluarga semua memang tak dinasihatkan datang, dan cuma ada beberapa orang je masa tu bapa saya ada beberapa orang pakcik saya yang cuma dapat tengok daripada jauh je. Waktu tu hanya dibenarkan duduk dalam kereta. So memang satu perasaan yang sangat sedih lah Fiza, sebab kita ialah dapat berita yang mengejutkan. Jadi bila kita nak datang pun tak dibenarkan. Maksudnya tak, ialah kita risau pada ahli keluarga yang lain. Jadi memang 100% diuruskan oleh pihak hospital, dan memang benda tu pun memang sangat cepat sebab dia takut ada kontak pada orang lain. Jadi memang secara keseluruhannya pegawai-pegawai itu yang menguruskan. 100% pengurusan jenazah itu diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Muaz yang sudi berkongsi pengalaman dan kisah anda bersama dengan kami. Terima kasih Muaz, dan kita doakan Muaz sekeluarga terus tabah dan sihat semuanya, insya-Allah. Betul, saya doakan semua juga rakyat Malaysia agar jaga kesihatan, jaga diri baik-baik, okey? Ya, terima kasih Muaz. Salam takziah kami ucapkan kepada Muaz dan seluruh
seluruh ahli keluarga Muaz sendiri. Okey, itu pengalaman Muaz yang mana ada dalam kalangan ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia akibat daripada COVID-19 ini. Ini nak kami war-warkan kepada anda penonton agar terus menjaga kesihatan diri, menjaga kebajikan diri dan juga insan-insan yang kita sayangi di sekeliling kita dengan mengikuti dan patuh kepada arahan yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Kita faham ini satu tempoh yang sukar dengan keadaan dan pengalaman yang sukar, sesuatu yang sangat-sangat baru kepada kita semua, tapi apa yang kita boleh lakukan adalah akur kepada setiap nasihat, setiap perintah yang telah diberikan. Baik, kita terus bersama dengan salah satu lagi personaliti tanah air. Kita bersama dengan Datuk Rizalman Ibrahim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengar suaranya cukup ceria, sihat nampaknya. Cukup ceria lah, makan tidur semua cukup kat rumah ni. Okey, cukup positif. Alhamdulillah. Datuk, kalau kita lihat kan daripada hari pertama PKP ni, rata-rata ramai dalam kalangan rakyat Malaysia dia ada buat poll. Dia kata dia minta Datuk Rizalman Ibrahim tolonglah ingatkan rakyat Malaysia betapa kuatnya sebenarnya peranan dan juga pengaruh seorang individu figura hebat bernama Datuk Rizalman ni. Jadi bagaimana Datuk sendiri menggalakkan rakyat Malaysia ni untuk akur patuh kepada arahan yang telah pun diberikan kerajaan? Okey, selain pada Azwan Ali dan juga saya yang telah pun diberikan mandat untuk mengajak semua rakyat Malaysia ni, tapi bagi saya sendiri, apa yang saya gunakan senjata yang paling berkesan sekarang ialah melalui Instagram saya, akaun Instagram saya Rizalman 71, di mana konten-konten yang saya paparkan itu bukan sahaja berbentuk nasihat, tetapi ada juga lawak jenaka dan juga tazkirah di mana kita nak mencungkil sebabnya berlaku keadaan sedemikian, sebab apa dan macam mana kita nak mengatasinya dan macam mana kita nak mengatasi juga daripada segi jiwa kita, roh kita, jasad kita untuk mengatasi masalah COVID ni yang kita memang tak expect langsung Fiza dengan Farin. Ya. Takut. Dia macam tu dia segahkan kita je. Kita pun kena jerkah. Okey, tapi kalau kita lihat Datuk jauh-jauh sikit. Jauh Datuk. Jauh. Datuk, tapi selain daripada tu, Datuk juga ada banyak juga Datuk share kan dekat laman sesawang Instagram Datuk kan, walaupun bukan di feed tapi di IGS, apa sebenarnya yang mungkin aktiviti-aktiviti yang boleh rakyat Malaysia lakukan di rumah walaupun mereka ni duduk dekat rumah ni selain masak. Sebenarnya apa yang dekat luar tu macam itulah juga apa yang kat dalam rumah kita. Okey, banyak kerja tu sama. Kerja kat office banyak, dekat rumah pun banyak sebenarnya. Kalau kita sebelum ni asyik keluar rumah, subuh keluar, maghrib baru balik, buat kerja dekat rumah dan orang kata tu kerja-kerja dekat rumah tu tergendala, banyak yang tak bersih, banyak yang tak tersusun, banyak yang tak indah. Maka ini gunalah masa kelapangan rezeki, masa yang Allah bagi ni untuk kita manfaatkan seluruhnya apa yang berada di dalam zon kawasan rumah kita, iaitu kasih sayang antara anak-anak. Kalau tak pernah tengok mak bapak dekat rumah, pergi telefonlah. Kalau tak pernah masak keras kedekian tangan tu, masaklah bagi anak lelaki makan. Kain baju dekat rumah tak pernah nak lipat, asyik berkeluar pada washing machine, letak, iron, lepas tu pakai. Lipatlah bodoh mari dan sebagainya. Banyak benda kita boleh buat kat rumah. Jadi insya-Allah minta 2 minggu ni merupakan 2 minggu yang sangat bermanfaat dan berfaedah kepada kita. Macam cik ni juga pakat-pakatlah duk belecak dekat peminat semua, duk belecak semua dekat perempuan-perempuan, suruh belajar pergi masak dekat jajanan, suruh kenal apa tu barang-barang pasar, daun sawi, daun salad tu apa. Marah dekat anak-anak, tengok anak-anak semayang betul ke tak, ambil wuduk betul ke tak. Jadi banyak benda yang kita boleh. Nampak gaya hampa kena panggil aku jadi pengacara wanita hari ini. Alamak, saya keluar dulu macam ni. Keluar. Keluar tak Farid. Okey, mungkin yang akhir saya nak Datuk adalah seorang usahawan dan mungkin kita nak satu sudut positif lah. Mereka rasa terkesan dengan pendapatan mereka yang bekerja sendiri dan sebagainya, tapi sebagai seorang usahawan mungkin boleh memberikan satu sudut positif kepada mereka yang merasakan ini satu yang cukup negatif buat mereka satu keadaan ini. Bagaimana? Okey, betul. Terima kasih soalan bagus tu. Yalah, aku di rumah pun doa sama, ya Allah, kesianlah dia siapa yang buka gerai tu tak ada orang mai beli ke apa ke. Betul. Tapi kalau hampa nak tahu, at least perniagaan hampa tu adalah perniagaan kiraan duit cash hari-hari. Macam kami ni nampak saja lagu ni, kadang-kadang kami pun ada juga untung rugi dia, naik turun dia dan sebagainya. Jadi sama saja nasib kita ni. Tetapi apa pun kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Rezeki walaupunnya disekat ketika ini, tapi insya-Allah di sebaliknya ada hikmah. Allah nak suruh kita jaga baik duit kita, berniaga elok-elok. Kita kena tengok adakah dosa-dosa kita pernah buat dekat penjualan jual beli kita tu, yang Allah turunkan satu peringatan untuk kita fikir, oh sebenarnya
Kita jangan duk ingat apa yang kita masak tu sedap. Itulah sumber kekayaan kita. Tapi sebenarnya semua berbalik kepada Allah Ta'ala. Apa saja dia nak buat, semua kena berbalik kepada dia. Faham ke tak? Kita ni dia bagi rezeki ikut situ. Tapi rezeki sebenarnya turun daripada dia. Cik, oi. Allah Tuanku terkesan Betul. dengan apa yang Datuk kongsikan ni. Terima kasih banyak-banyak Datuk Riza Mat Ibrahim kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama wanita hari ini dan juga penonton-penonton untuk dimanfaatkan apa saja yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi Datuk. Ustaz, aku nampak pasu belakang tu saya ingat. Aku rasa geram juga. Oi, sampak lagi. Kejap lagi kita betulkan. Kita betulkan. Terima kasih Datuk. Liners kami, negara kami, terima kasih kepada semua KKM, semua siapa-siapa yang keluar pergi kerja, jaga kami di rumah ni. Terima kasih banyak. Allah Ta'ala sajalah yang balas budi bahasa, budi hampa. Masya Allah. Terus menghiburkan kami juga di Instagram Datuk. Terima kasih Datuk. Dan penonton-penonton wanita hari ini, kita akan berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan seorang lagi figura penting negara. Kita nak berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan kita masih lagi membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan tentang COVID-19 ini, tentang kesedaran masyarakat dan juga rakyat di Malaysia di samping apakah tanggungjawab kita sebagai seorang negarawan. Kita ni sebagai rakyat Malaysia kena banyak tunjukkan sikap patriotik. Okey, baik. Kali ini kita bersama dengan seorang menteri iaitu Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad cukup bertuah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama wanita hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup tenang. Mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh dikongsikan, disampaikan kepada kita daripada seorang Menteri Pengajian Tinggi tentang situasi COVID-19 ini. Silakan Datuk. Datuk. Sebab okey. Sebab sebenarnya selaku Menteri Pengajian Tinggi, saya hampir mempunyai hampir 1.1 juta pelajar di IPT. Tapi walaupun jumlah ini besar, keadaan masih terkawal di universiti sebab pihak kementerian dan universiti sedang melakukan terbaik sama ada kepada pelajar yang duduk dalam kampus maupun yang berada di luar kampus. Jadinya nasihat saya bagi pelajar yang berada di kampung stay dekat kampung saja dan yang berada di kampus stay dekat dalam kampus sajalah. Jangan panik kalau berlaku apa-apa perkara yang dekat ini, sebab kita setiap kampus kita ada hotline masing-masing. Malah dekat KPT pun ada hotline kita sendiri. Kita ada hotline kita sendirilah dekat KPT bagi membolehkan pelajar-pelajar hubungi kalau apa-apa juga masalah yang timbul. Dan telah dibuka mulai 10 hari bulan dan sekarang beroperasi 24 jam. Baik. Saya rasa perkongsian daripada Datuk ini cukup menenangkan bagi mereka yang terpisah dengan keluarga yang berada di kampus itu. Jadi mungkin Datuk juga boleh menyampaikan kepada para ibu bapa ataupun ahli keluarga yang sangat merisaukan keadaan anak-anak mereka yang masih lagi berada di asrama. Silakan. Jangan risau sebab mereka ni dalam keadaan yang terkawal dan di bawah kebajikan mereka akan dijaga oleh setiap universiti dan KPT sendiri pun turun padang untuk melihat bagaimana operasi operasi di setiap universiti ini dijalankan. InsyaAllah jangan risau apa-apa. Anak-anak kita berada di tangan yang selamat di universiti awam dan juga swasta. Datuk, mungkin sebagai seorang menteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, ada juga yang ingin Datuk sampaikan kepada penonton-penonton kita dalam masa yang sama untuk kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga insan-insan di sekeliling kita di samping terus sama-sama menjaga negara kita bagi mengelakkan dan mengurangkan daripada wabak ini terus berlarutan, Datuk. Wanita ni sebenarnya mainkan peranan yang sangat penting. Dia mempunyai satu tugasan yang besar untuk terutamanya memastikan mendapat keperluan harian yang cukup, memastikan anak-anak semua berada dalam keadaan yang selamat dan kesihatan juga perlu dipantau. Jadinya saya nak menasihatkan semua wanita sebab sekarang ni telah diarahkan supaya kalau keluar daripada rumah, keluar seorang saja. Jadinya ketua keluarga yang keluar daripada rumah. Ada setengah wanita adalah
betul keluarga. Jadinya bila keluar daripada rumah, beli barang yang berpatutan. Jangan tergesa-gesa. Jangan berebut-rebut. Kita jaga keselamatan kita. Bermaksud kita sanitizekan tangan ataupun cuci sekerap mana tangan kita yang eloknya. Dan kena berdiri 1 meter distance daripada orang lain. Kalau nak berada di kedai ataupun apa-apa. Dan boleh farmasi juga dibuka. Jadinya kalau ada masalah kesihatan ataupun apanya, boleh juga pergi ke farmasi yang berdekatan. Yang penting kesihatan diri sendiri terjaga, dan kita bukan saja menjaga kesihatan kita, menjaga juga kesihatan sekeliling kita, terutama keluarga kita. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Dr. Nuraini Ahmad selaku Menteri Pengajian Tinggi di atas peringatan, perkongsian yang sempat sama-sama dikongsikan kepada semua penonton wanita hari ini. Terima kasih banyak Datuk sekali lagi. Terima kasih banyak kerana sudi memanggil saya. Baik. Terima kasih. Jadi kepada penonton-penonton wanita hari ini, terima kasih kerana bersama dengan kami sepanjang siaran kita pada kali ini. Dan tadi buat apa saya nampak tu? Ingat pesan Datuk tadi, Datuk cakap kerap cuci tangan. Jadi kalau kita kat rumah, cuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun sekurang-kurangnya 20 saat, itu lebih bagus. Kalau kat luar bekerja macam kami ni, kita cuci tangan kita gosok depan, belakang dan sebagainya. Jadi jangan lupa kembali bersama kami lagi pada hari esok, aktiviti kecergasan sepanjang PKP. Esok sekali lagi bersama dengan kami, dan kami tinggalkan kepada anda dengan satu lagu yang penuh inspirasi dan pesanan kepada anda, Bawakan Cahaya. Silakan. Assalamualaikum. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Pada Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeru rasa mufakat. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamat